Bismillahirrahmanirrahim. Tolong komen bagi yang sedang menonton tentang suara dan keadaan video jelas ataupun tidak jelas. InsyaAllah kita mula dalam 1 minit lagi lah. Alhamdulillah. Terima kasih Amin Syahmina. Boleh kot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfazhu alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaih ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna 'ilman hatta na'rifa kaifa najika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua tuan-tuan yang menonton, dan waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua yang telah memberi salam di bahagian komen, Puan Elvira, Puan Siti Mahawa, Puan Siti Hajar, dan semualah yang sedang menonton. Bersama kita dalam kapsul 15 minit Asmaul Husna pada hari yang minggu yang ketiga pada siri yang ke-10, lebih kurang siri yang ke-10 minggu yang ketiga insya-Allah. Dan yang mana sepatutnya kita membahaskan nama yang ke-9 ni pada hari Jumaat minggu lepas, tapi kerana ada masalah dari sudut teknikalnya, maka tak dapat kita buat. Hari inilah kita bahaskan hari nama yang ke-9 daripada Asmaul Husna, iaitu Al-Aziz. Al-Aziz. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Surah Al-A'raf ayat 180. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada asmaul husna, nama-nama yang mulia. Fad'uuhu biha, maka berdoalah, menyerulah kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya berhubunganlah kepada Allah, berinteraksilah kepada Allah dengan nama-nama ini. Maka di situ daripada ayat tersebut ada satu galakan untuk kita berinteraksi dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Selain daripada kita menyebut Allah, maka kita sebut jugalah nama-nama Allah yang lain yang menggambarkan sifat-sifatnya yang agung, yang mulia. Daripada sifat-sifatnya itu, maka disebutkan ia sebagai nama, dan daripada nama itu menggambarkan dirinya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesemua daripada Asmaul Husna itu terkumpul di dalam lafaz Allah, yakni nama kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini, pada hari siri yang ke-10, hari yang nama yang ke-9, iaitu Al-Aziz, Jalla Jalaluh wa taqaddasat asma'uh. Jadi Al-Aziz daripada nama Allah. Dalam sebahagian terjemahan, Al-Aziz dimaksudkan dengan yang maha berkuasa, yang maha berkuasa, ataupun yang maha mengalahkan yang lain. Sebahagian daripada terjemahan ini menterjemahkan begitu. Adapun dalam makna, dalam huraian para ulama terhadap makna Al-Aziz,
Di situ ada lebih kurang ada 3 makna. Ada 3 ataupun sekurang-kurangnya ada 2 lah. 2 atau 3 makna yang menggambarkan apa itu Al-Aziz. Al-Aziz yang pertamanya adalah Al-Izzah. Izzah ni maksudnya keagungan. Izzah kalau dilihat maknanya dalam kamus, maknanya Al-Quwwah, kekuatan. Wa Syiddah, kekuasaan, Syiddah tu maksudnya keterpasaan ataupun pegangan yang kuat. Kemudian wal ghalabah, dan kekuatan yang mampu mengalahkan. Itu makna izzah. Jadi izzah, orang sesuatu yang memiliki izzah maka dipanggil al-aziz. Aziz itu maksud yang memiliki kekuatan dan kemampuan gitu. Jadi sebagian ulama memaksudkan al-aziz dan al-ghalib. Ghalib tu maksudnya yang mengalahkan. La yughlab, yang tidak akan dikalahkan. Maksudnya Allah Ta'ala tu yang maha mengalahkan. Al-Aziz tu maksud yang maha mengalahkan dan selama-lamanya tidak akan kalah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah allazi la masila lahu wala nazir. Yang mana Al-Aziz itu sesuatu yang tidak ada seumpama dengannya. Itu terjemahan sebagian yang dimaksudkan sebagian dengan Al-Aziz. Al-Aziz itu apa? Al-Aziz itu maksudnya yang tidak ada contoh, yang tidak ada yang seumpama dengannya. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga adalah makna yang lebih menyeluruh, yang mana dihuraikan dengan mana allazi yastahil wujud misluh. Al-Aziz adalah sesuatu yang maha kuasa yang mustahil ada sepertinya. Al-Aziz itu apa? Dalam bahasa Arab ni kita menguraikan maknanya dalam bahasa Arab. Al-Aziz adalah allazi yastahil wujudu misluh, sesuatu yang wujud mislih, yang mustahil ada yang seperti dia. Wa tashtadul hajatu ilaih, dan sangat dihajatkan kepadanya. Wa yas'abul wusul ilaih, wa yas'abul wusul ilaih, dan sangat susah untuk sampai kepadanya. Jadi ulama kata 3 ciri-ciri ini kalau ada padanya sesuatu maka dipanggil Al-Aziz. Apa tu? Yang pertamanya, yang tidak ada yang sepertinya, ataupun hampir-hampir mustahil yang ada sepertinya. Kemudian diperlukan kepadanya, sangat diperlukan kepadanya. Yang ketiganya adalah tapi susah untuk pergi kepada dia. Jadi 3 ni kalau ada pada sesuatu dipanggil Aziz. Dipanggil Aziz. Sebahagian orang Arab panggil kekasih yang dia suka tapi dia susah nak dapat tu panggil Aziz. Arab tu kalau dalam sebahagian syair mereka tu, mereka panggil orang yang dia suka tu dengan Aziz kerana tak ada yang seumpama dengan kekasih dia. Yang keduanya, sangat diperlukan kepada yang dia cinta tu, kekasihnya tu, tapi susah pula nak dapat untuk mendapatkan kekasihnya tu, dipanggil Aziz. Maka Allah Subhanahu Wa Taala itu kata ulama Al-Aziz. Al-Aziz, Allah Ta'ala itu tidak ada yang sepertinya, kemudian sangat diperlukan kepadanya. Maka Allah Ta'ala sangat kita perlukan kerana manfaatnya, kerana pertolongannya, kerana keagungannya, kerana keindahannya, dan namun susah pula untuk pergi kepada Allah dan mustahil untuk pergi kepada Allah. Maka dipanggil Al-Aziz tu kerana berhimpun 3 ciri-ciri ini. Yang mustahil ada sepertinya, yang sangat diperlukan kepadanya, namun susah untuk pergi kepadanya. Jadi 3 ciri-ciri ini dipanggil Al-Aziz. Apabila berhimpun 3 ciri-ciri ini, kita panggil Al-Aziz. Tapi kalau tidak ada, hanya ada 2 saja, kita tidak panggil Al-Aziz. Contohnya macam matahari. Matahari itu ada satu je dalam dunia ni. Itu dah ada satu syarat. Ada satu saja. Kemudian banyak pula faedahnya dan diperlukan. Matahari ni memang diperlukan, memang diperlukan manfaatnya, diperlukan pula dia tu. Yang kita perlukan daripada dia tu apa? Cahayanya. Kemudian susah tak nak pergi kepada matahari? Kata para ulama, kita tak perlukan matahari, kita perlu manfaatnya. Manfaatnya kita dapat. Maka matahari tidak dipanggil Aziz, kerana senang pula untuk mendapatkannya. Bumi pun begitu. Al-Ard, sebagian ulama kata bumi tidak dipanggil Al-Aziz. Bumi ni ada satu saja dalam dunia. Kemudian kita berhajat kepada dia, tapi senang pula kita untuk mendapatkannya. Itu bumi tu, tanah. Jadi itu pun tidak dipanggil Aziz. Tapi Allah Ta'ala itu dipanggil Al-Aziz Mutlak.
Al-Aziz mutlak, yang maha agung. Diterjemahkan ringkasannya kepada yang maha agung lah, kerana tidak ada sepertinya sangat diperlukan kepadanya, namun susah pula untuk mendapatkan dia. Kan? Boleh. Kemudian itu daripada makna Al-Aziz. Daripada bagaimana seorang hamba untuk beramal ataupun beradab dengan nama ini ataupun menghayati nama ini, ulama mengajarkan kepada kita dengan apabila disebut Al-Aziz, maka kita tahu dia hanya ada satu, kemudian kita perlukan dia. Namun susah pula untuk mendapatkan dia kalau kita tidak memberi sepenuhnya jiwa kita kepada dia. Maka bagi hamba, bila disebut Al-Aziz, dalam pandangannya tidak ada yang agung melainkan hanya dia, dan tidak ada yang diperlukan melainkan kepada dia sahaja. Maka dalam hatinya jelas tidak ada yang diinginkan kecuali Allah. Jadi bagi hamba yang menghayati makna Al-Aziz dalam diri dia, tidak ada yang lebih diutamakan kecuali Allah. Kenapa Allah? Kerana ketika dia menyebut Allah, tidak ada lagi yang lain setanding dengan Allah. Tidak ada yang seumpama dengan Allah, kerana hanya ada satu saja Allah. Hanya satu, ada satu. Dan hanya satu itu yang dia perlukan. Dia tak perlukan yang lain-lain. Maka ketika dia senang bersama Allah, ketika susah dia bersama Allah, maka Al-Aziz itu hidup dalam hatinya. Hidup dalam hatinya dengan hakikat, dengan sebenar-benar penghayatan. Bagi orang yang perlukan Allah, dalam masa yang sama perlukan lagi benda yang lain, maksudnya hatinya masih lagi cenderung kepada perkara yang lain, aziznya belum lagi sempurna dalam diri dia. Al-Aziz dalam diri hamba itu, seseorang itu belum lagi sempurna. Seseorang yang sempurna Al-Aziz dalam dirinya, maka dia tidak lagi memandang kepada yang lain. Kalau dia kehilangan yang lain pun itu tidak menjadi masalah, asalkan dia mendapat Allah dalam kehidupannya. Asalkan dalam kehidupannya itu hanya ada Allah. Itu begitu. Ibarat seorang yang bercinta lah, kan? Kalau dia dah minat dengan seorang perempuan, hilang 1000 perempuan pun bukan masalah, kerana semua perempuan yang 1000 tu bukan yang dia inginkan. Yang dia inginkan hanya seorang tu. Tapi kalau dia hilang seorang tu, maka hilanglah seluruhnya. Itu bagi orang yang bercinta dengan seumpama makna aziz tu. Orang yang betul-betul mencintai seorang perempuan, contoh seorang lelaki yang mencintai seorang perempuan, maka perempuan tu jadi aziz bagi dirinya, bagi dirinya. Yang mana kalau dia kehilangan perempuan itu, maka kehilangan seluruhnya. Maka hamba Allah yang betul-betul menjadi hamba Allah, menghayati Al-Aziz dalam dirinya, seakan itulah gambarannya. Lebih besar daripada itu. Kehilangan Allah bermaksud kehilangan keseluruhannya. Tidak ada nilai dalam kehidupan kalau tidak ada Allah. Maka hamba melatih diri dia. Yang pertamanya dalam penghayatan makna Al-Aziz itu, seorang hamba melatih diri dia hanya mengharapkan Allah, dengan menjadikan Allah SWT itu sebagai satu-satunya tujuan. Dalam sebagian ulama kata, iza azzama ar-rabb fil qalb saghira al-khalq fil ain. Jika seorang itu membesarkan Tuhannya dalam hatinya, maka dia mengecilkan selain daripada Tuhan itu, yakni memperkecilkan hamba itu, memperkecilkan makhluk itu daripada pandangan matanya. Boleh. Itu bagi orang yang di saranan ulama dalam mengajar kita kepada menghayati makna Al-Aziz. Kemudian disebut yang kedua, apabila kita belajar, kita mengetahui bahawa Al-Aziz itu adalah pemilik kepada izzah, pemilik kepada keagungan. Al-Aziz bermakna yang memiliki keagungan. Maksudnya kalau kita inginkan keagungan, kita mintalah kepada Allah. Maka hamba yang mengerti makna Al-Aziz, dia tidak akan mencari keagungan itu daripada yang lain kecuali daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Maka ketika dia menginginkan keagungan, yang dia tahu tidak ada yang mampu memberikan kepadanya keagungan itu melainkan Allah, maka terfokuslah pandangan dia hanya kepada Allah. Ada ulama sebut keagungan yang Allah Taala peruntukkan kepada hamba itu ada pada apa? Ada pada ketaatan. Maka hamba yang inginkan keagungan, inginkan izzah daripada Allah, maka dia mencarinya dengan memperhambakan dirinya kepada Allah melalui ketaatan. Jadi seorang hamba yang menghayati makna Al-Aziz dalam dirinya, maka itu terselah kepada adanya ketaatan pada dirinya, adanya ketaatan pada dirinya. Ketaatan itu kata para ulama bermula daripada kehambaannya kepada Allah. Hati dulu bermula daripada kehambaannya kepada Allah,
lalu dipersembahkan kepada anggota ni. Jadi anggota ni adalah terjemahan kepada apa yang ada dalam hati. Maka apabila wujud kedua-duanya, maka di situ tanda adanya Al-Aziz dalam penghayatan dirinya. Boleh kata ulama, kalau ada 1000 orang pun menjanjikan kepada seseorang untuk diberikan keagungan itu, maka selama-lamanya dia tidak akan dapat, kerana keagungan itu hanya semata-matanya milik Allah. Dan ketika mana Allah telah menghina seseorang, kemudian hanya Allah sajalah yang boleh mengagungkan, mengangkat darjat orang itu. Apabila ada orang diangkat darjatnya oleh Allah, maka tidak ada lagi orang yang boleh merendahkan darjatnya orang itu. Jadi jadilah keagungan itu hanyalah semata-mata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba yang mengerti itu mengerti al-izzah itu hanya daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan hiraukan dengan pandangan manusia. Dan itulah sebenarnya ajaran yang diajar oleh para ulama Rabbani dalam mengajar orang-orang awam ni, ataupun mengajar kita sebagai hamba Allah ni, agar peruntukkan, agar fokuskan pandangan kita hanya kepada Allah, dan janganlah diambil hirau terhadap pandangan orang lain terhadap diri kita. Kan? Kemudian yang terakhir disebutkan bagaimana seorang hamba itu untuk menghayati namanya Al-Aziz ini adalah dengan mengalahkan kemahuan dirinya, kemahuan nafsu, kemahuan bisikan syaitan dalam dirinya, dengan dia mengutamakan keinginan Allah ke atas keinginan dirinya. Itu dengan makna Al-Ghalib tadi. Al-Aziz maknanya Al-Ghalib. Jadi seorang hamba yang menghayati makna Al-Aziz ni, perlulah dia mengalahkan segala perkara yang menjauhkan dia daripada Allah. Jadi kalau ada bisikan daripada nafsunya ataupun bisikan daripada syaitan, maka dia mengalahkannya dengan terus istiqamah dan meminta perlindungan daripada Allah SWT untuk merealisasikan kehendak Allah ke atas dirinya. Itu bagi penghayatan kepada nama Al-Aziz. Kemudian dikongsikan di sini oleh Al-Habib Muhammad Amin Al-Andrus tentang mengamalkan zikir Al-Aziz setiap hari 40 kali. Setiap hari 40 kali. InsyaAllah Allah Ta'ala akan memberikan kekayaan jiwa kepadanya. Bagaimana tidak setelah diamalkan mendapat kekayaan jiwa, kerana ketika itu dia tidak perlukan yang lain selain daripada Allah. Jadi orang yang kaya jiwa, kayalah hartanya, kerana ketika itu dia tidak perlukan yang lain. Orang yang merasa miskin tu kerana jiwanya miskin kan. Dah banyak pun rasa sikit. Kenapa rasa sikit tu? Kerana jiwanya miskin, tak cukup. Tapi kalau jiwanya kaya, maka yang luaran tu tidak bagi kesan, kerana dia telah kaya terhadap apa yang dia ada dalam jiwanya. Boleh, orang yang bahagia itu bukan kerana keperluan luaran itu yang memenuhi diri dia, tapi orang yang merasa bahagia itu kerana cukup apa yang dia ada dalam jiwanya. Boleh, jadi antara yang diamalkan, yang disarankan oleh ulama, diambil di sini dalam Syarah Asmaul Husna Imam Zarruq, kan, 40 hari 40 kali Al-Aziz, Al-Aziz, Al-Aziz. Begitulah sedikit perkongsian untuk hari ini dengan nama Al-Aziz. InsyaAllah pada hari esok kita akan kongsikan makna dengan makna Al-Jabbar, dengan makna dengan Asmaul Husna daripada Asmaul Husna Al-Jabbar. Boleh, terima kasih kepada semua yang menonton kapsul 15 minit Asmaul Husna ini. Mana salah silap saya minta maaf, mana ada kekurangan dan kesalahan mohon ditegur untuk penambahbaikan dan pembetulan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.